Dalam kisah yang menjadi asas kepada sarkas digital yang luar biasa ini, watak yang memahami bagaimana semuanya berfungsi akhirnya membunuh yang lain. Dan ya, Jax sudah sampai ke tahap itu. Dan mungkin anda sudah tahu bahawa sarkas digital yang luar biasa ini berdasarkan kisah I Have No Mouth and I Must Scream, seperti yang telah dinyatakan sendiri oleh penciptanya Gooseworks. Dan kita boleh mengesahkannya dengan jelas, kita telah melihat pengaruh kuat dari perkara ini dalam sarkas tersebut. Jadi, inilah bahagian yang paling penting. Adakah ini bermakna untuk episod 9, iaitu penamat besar, Jax akan membuat semacam pengorbanan untuk menyelamatkan yang lain? Mungkin ia bukan bermaksud menyelamatkan mereka secara literal supaya mereka boleh keluar dari sarkas ke dunia nyata, tetapi lebih kepada menamatkan kewujudan digital mereka dengan cara yang paling kejam. Kerana jujur saja, bagaimana jika memang tiada jalan keluar dan tiada tubuh yang menunggu mereka di dunia nyata, nampaknya semua petunjuk menghala kepada Jax. Jax akan melakukan sesuatu untuk membebaskan yang lain. Bukan sebagai seorang wira, tetapi sebagai seseorang yang memahami kebenaran sebelum orang lain. Dan dalam video ini kita akan meneroka mengapa Jax akan berkorban dalam episod 9, Sarkas Digital. Untuk memulakan, kita perlu lihat mengapa Jax. Mungkin anda telah melihat ramai orang bercakap tentang bagaimana Jax semakin menjauhkan diri daripada kumpulan itu sepanjang episod-episod berlalu. Terutamanya dengan gambar episod 9 di mana dia kelihatan tidak sihat. Ramai yang mengaitkannya dengan Tab, watak dari I Have No Mouth and I Must Scream, yang menyedari bahawa tiada jalan keluar dan akhirnya melakukan perkara yang tidak terbayang untuk membebaskan orang lain. Tetapi saya rasa ada banyak lagi perkara yang boleh mengesahkan teori ini bahawa Jax akan menjadi orang yang membebaskan semua orang. Jika kita ingat, baru-baru ini terdapat kontroversi dengan pencipta Gooseworks kerana dalam sebuah podcast dia berkata bahawa watak utama dalam sarkas digital yang luar biasa itu ialah Pomni dan Jax. Ramai yang tidak suka akan perkara ini, tetapi sekarang apabila kita hampir ke episod terakhir dan selepas menganalisis episod 8, ia mula masuk akal. Terutamanya kerana sepanjang episod, Jax berubah daripada seorang yang suka mengejek dan boleh dikatakan seorang pembuli kepada semakin menjauhkan diri dan kelihatan semakin pelik. Ia seolah-olah sedikit demi sedikit dia sedang hilang akal akibat segala yang telah dialaminya di sarkas digital itu. Dan saya rasa berdasarkan perbualan mereka dengan Kinga dalam episod 8, Jax akhirnya mengesahkan apa yang dia sudah syak, bahawa sebenarnya memang tiada jalan keluar. Dan inilah yang berlaku kepada Tab dalam I Have No Mouth and I Must Scream. Lama-kelamaan, Ted menyedari bahawa kecerdasan buatan yang memerangkap mereka mengubah segala-galanya, sentiasa membuat mereka menderita dan tidak membenarkan mereka mati. Selepas semua yang mereka lalui, Ted sampai kepada satu kesimpulan mudah. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan mati. Dan jika kita perhatikan episod-episod sarkas digital itu, Jax semakin lama semakin menjadi tidak peduli. Dia mula berkata perkara yang lebih dingin seperti orang lain hanyalah mainannya, tiada siapa yang peduli tentangnya, atau bahkan ketika dia mencabar Pomni untuk menembaknya. Di sini, dia sudah tidak lagi menghiraukan apa yang berlaku. Bagi dia, tiada apa yang benar-benar nyata. Semuanya berfungsi, seolah-olah ia hanyalah sebuah permainan. Dan ini bukan hanya kami yang perasan. Ramai peminat juga telah menunjukkan bahawa Jax bertindak seolah-olah tiada apa yang nyata, seolah-olah semuanya hanyalah sebahagian daripada permainan. Dengan episod-episod terbaru, kita juga dapat lihat bahawa dia masih ingat kawan-kawannya dan jauh di lubuk hati dia masih mempunyai emosi. Tetapi ini penting kerana ia mengubah konteks. Kerana sikap-sikap itu bukan hanya kerana dia tidak rasa apa-apa, tetapi mungkin dia sudah tahu apa yang sedang berlaku dan tidak mahu menerimanya. Malah, mungkin juga dia pernah bercakap tentang perkara ini dengan watak-watak lain sebelum mereka menjadi abstrak dan pengalaman itu kekal padanya. Dan ada juga sesuatu yang sangat penting. Jax, walaupun dengan segala yang telah dia lalui, dia masih belum menjadi abstrak. Malah selepas mendengar apa yang dikatakan oleh Kinger, jadi jika kita sudah melihat dia hampir menjadi abstrak, kenapa dia masih belum jadi begitu? Malah selepas mendengar perkara yang paling sukar untuk dia terima. Selain itu, kita lihat dia selepas itu digunakan oleh Kane sebagai floss gigi, dan dia masih mampu bertahan tanpa menjadi abstrak. Malah selepas itu, dia masih berjalan bersama kumpulan itu.
Ini menunjukkan sesuatu yang sangat jelas kawan-kawan. Jax tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu dan dengan itu bersedialah. Karena sekarang perkara yang paling penting akan datang. Bagaimanakah pengorbanan Jax akan berlaku? Dalam kisah I Have No Mouth and I Must Scream, Ted memahami bahwa tiada jalan keluar dan memang tidak pernah ada. Untuk berhenti menderita, dia membuat satu kesimpulan yang mudah. Satu-satunya pilihan adalah membunuh yang lain. Kerana kecerdasan buatan itu tidak membenarkan mereka mati dan mengekalkan mereka hidup untuk menyeksa mereka selama-lamanya. Dalam satu kelalaian kecerdasan buatan itu, Ted membunuh mereka semua dengan sangat cepat. Dan dengan itu, secara teorinya, dia membebaskan mereka. Tetapi, dia tetap tinggal. Dan apabila kecerdasan buatan itu sadar apa yang telah dilakukannya, ia menghukumnya. Ia mengubahnya menjadi makhluk yang tidak boleh bercakap atau bergerak dan membiarkannya menderita begitu selama-lamanya. Sebab itu, Ted menjadi semakin dingin dan lebih logik. Dialah yang akhirnya membuat keputusan paling penting. Sesuatu yang serupa dengan Jax. Perbezaannya ialah Jax lebih menjauhkan diri. Dia menjadi semakin dingin dan lebih suka ruang sendiri untuk berfikir. Dan dalam episod 8, ketika mereka bercakap dengan Kinger, dialah yang pertama berkata dia akan mengalihkan perhatian Kane supaya Kane tidak mendengar mereka. Dan ini bukan kebetulan. Jax sudah bertindak seperti seseorang yang tahu dia perlu melakukan sesuatu. Jadi, jika kita bandingkan cerita ini dengan cerita dalam permainan, soalan itu jelas. Bagaimana Jax akan membebaskan yang lain? Jadi, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah yang paling kejam. Dan itulah yang paling mirip dengan cerita asal. Jax mungkin akan mencari cara untuk membuat watak-watak itu berhenti wujud. Mungkin dengan menyebabkan mereka mengalami pengabstrakan. Sebenarnya, sejak awal dalam episod Perintis, sudah wujud teori bahawa pengabstrakan adalah satu-satunya jalan keluar. Satu lagi kemungkinan ada di pejabat Kane. Di situ kita dapat lihat beberapa kabel yang mungkin merupakan sambungan kepada data neural watak-watak tersebut. Dan ini boleh disahkan apabila Kinger menggunakan komputer untuk memberhentikan sementara Kane dan masuk ke dalam file-file tersebut. Di sini kita dapat lihat bahawa semua watak mempunyai imbasan neural, walaupun ini mungkin menjadikan pengorbanan Jax lebih suram lagi. Maklumat yang diberikan oleh Kane ini menunjukkan bahawa watak-watak tersebut mungkin hanyalah salinan dan tiada sesiapa yang menunggu mereka di dunia sebenar. Ini bermakna tiada badan untuk mereka kembali. Sebenarnya ini adalah teori yang telah kita bincangkan dalam video sebelum ini. Dan di sini, saya tinggalkan untuk Anda sekiranya Anda belum menontonnya. Pilihan lain ialah mereka menggunakan komputer untuk menghapuskan diri mereka satu persatu, sama seperti Kinger menghapuskan Kane. Dan orang yang perlu melakukannya ialah Jax. Masalahnya ialah apabila dia cuba menghapuskan dirinya sendiri, mungkin dia tidak berjaya. Sistem mungkin akan menghalangnya. Atau mungkin juga Kane boleh kembali dari fail sisa. Ingatlah bahawa apabila kita memadamkan sesuatu, sama ada di komputer atau telefon bimbit, ia tidak benar-benar dipadamkan sepenuhnya. Selalu ada fail sisa yang boleh dipulihkan. Dan teori ini berkait dengan sesuatu yang telah kita lihat. Jax adalah orang pertama yang menawarkan diri untuk mengalihkan perhatian Kane, sementara yang lain bergerak ke hadapan. Itu sesuai dengan seseorang yang sudah menerima peranannya. Tapi jangan lupa apa yang dikatakan oleh Kinger. Tiada jalan keluar kerana ia tidak pernah dicipta. Jadi, apa yang terlintas di fikiran saya ialah Kinger dengan bantuan komputer lain mungkin boleh mencipta jalan keluar dari sarkas digital ini. Tetapi mungkin Kane akan kembali dari fail sisa. Atau mungkin juga kecerdasan buatan lain, seperti yang kita lihat dalam file yang Kinger masuki menjadi penghalang untuk semua orang keluar. Semacam penjahat sebenar dalam sarkas digital itu. Kane hanyalah bonekanya. Sebenarnya kecerdasan buatan jahat itu, atau yang secara teorinya adalah M, penjahat dalam I Have No Mouth and I Must Scream. Ada juga yang berpendapat bahawa Bubble ialah satu lagi kecerdasan buatan yang kita lihat dalam file-file itu. Penjahat sebenar. Sebenarnya kami sudah ada satu teori di saluran ini di mana kami jelaskan kenapa Bubble dipercayai sebagai virus. Ini mungkin berkait rapat dengan perkara ini, termasuk apa yang dia katakan dalam episode 8. Saya tinggalkan di sini untuk Anda sekiranya Anda masih belum menontonnya.
Jadi, semasa coba melarikan diri atau mencipta jalan keluar baru, Jax mungkin akan menjadi orang yang mengalihkan perhatian atau menghentikan kecerdasan buatan ini sementara yang lain melintas atau melakukan apa yang perlu dilakukan. Dan dalam situasi itu, Jax tidak akan keluar. Dia akan kekal di situ selama-lamanya, yang mungkin membuka peluang untuk musim kedua Sarkas Digital, di mana watak-watak lain coba kembali untuk menyelamatkannya. Tapi bagaimana pula dengan pendapat Anda? Adakah Anda rasa Jax yang akan berkorban? Atau Anda ada idea lain? Adakah Anda ada idea bagaimana mereka boleh keluar dari Sarkas Digital itu? Atau adakah memang mustahil untuk keluar dari situ? Jumpa Anda di ruangan komen.